Tengok satu persatu data ini dan bagaimana cara dia. Kita akan pergi kepada analyze, descriptive statistik dan cross tab. Dalam kes ni saya masukkan tadi ayam masak merah dan juga group. Saya reset semula lah. Saya masukkan ayam masak merah dan saya masukkan saya punya group ini dalam kolom. Maknanya kolom must always be your DV. Maksudnya your factor. Betul Statistik, kamu akan request chi-square, contingency coefficient, pi and Cramersby, dan anda akan request risk. Anda tekan continue dan kemudian anda tekan cell. Pada cell ni anda ambil observe, expected dan juga percentage by column. Lepas tu anda continue dan saya tekan button paste lah untuk simpan dia punya toyol. Oleh kerana ini adalah satu latihan yang menyebabkan banyak lagi BB yang lain, iaitu faktor-faktor makanan yang lain. Saya akan gunakan coding yang mudah lah, iaitu masukkan saja B4, B5, B6. So kalau awak ada 15 makanan sekalipun. Sebab itu kalau tuan-tuan perempuan ingat, masa tuan-tuan belajar epidemiology outbreak management, telah diberitahu lagi bagus adalah anda dapat dia punya perhalusan. Macam contoh kalau kata nasi lemak tu, anda kategoriskan lagi nasi lemak dengan sambalnya, dengan timunnya, dengan telurnya dan lain-lain lah. Provided that you have enough data set. Kalau you ada data set yang kecil, so cabaran lah sikit pada anda. Kemudian tekan Ctrl R ataupun kita run dan kita keluarkan this kind of output. So output ini juga telah saya analisis menggunakan apa yang dipanggil sebagai StatCal. So kita akan tengok lah. Basically dia akan bagi nilai yang sama. Baik, untuk yang pertama kita tengok ayam masak merah telah dibincangkan tadi, betul? Dan kita pergi kepada yang kedua, namanya mi goreng. Mi goreng pertamanya tuan-tuan dan puan-puan kena tengok ada tak expected count less than 5. Jawapan dia ada. Ada berapa? Ada satu ni, nampak? 4.5. Jelas? Dia dah kata kat sini, the minimum expected count is 5.53, which is one cell. Lebih besar daripada 20%. Lebih daripada 20%? Ya. So boleh pakai tak chi-square kita? La. Tak boleh pakai. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan akan menggunakan Fisher Exact. So dekat sini lah yang kita akan ambil Fisher Exact test lah, 0.751. Fisher Exact dia tidak ada nilai statistik. Dia tidak ada nilai statistik. Kalau chi dia ada nilai chi, ini nilai chi. Fisher Exact dia ada nilai P je, dia tak ada nilai. So kalau pada nilai punya table nanti awak tulis NA lah. Tapi kena noted kat situ Fisher Exact. Okay. Nanti saya akan tunjuk sekejap lagi ni macam mana cara nak buat jadual. Ini adalah risk, so tidak ada significant lah. Sebab kalau significant risk, dia mesti berada dalam julat 1. So lower dia tak sampai 1 kan. So kerabu mangga pun menunjukkan nilai significant yang tidak mereject null lah. So there is no significant association. So risk dia pun sama, tak ada. Telur kicap kalau kita tengok pun tak ada. Kemudian kita pergi bawah lagi, Milo Ice pun kita pergi tidak ada juga. TO pun tak ada. Jadi kesimpulan dia, apakah punca penyakit yang berkenaan? Ayam masak merah. Kalau tuan-tuan perempuan pergi ke StatCal, sama juga, result yang lebih kurang sama lah tuan-tuan akan dapat. Untuk chi, anda tengok pada ni, 2-tail P ni. Dan ni nilai chi dia. Okay, mana dia punya nilai risk? Yang ini. Risk ratio, yang ini adalah UR. Awak ambil yang UR lah, sebab ini case control kan, contoh. So ini untuk strata 3, yang ini untuk strata 4, yang ini untuk strata 5, mengikut jenis-jenis makanan lah. So dalam ni saya gabungkan ke 6 makanan. So ini adalah result keseluruhan. Estimate, lower and upper. Crude dari segi cross product maknanya keseluruhan. Keseluruhan crude kita agak tinggi lah. Memang ada pengaruh lah dari segi kesemua makanan ini. Tetapi secara individualnya apabila kita cerakinkan, makanan yang paling bermasalah adalah, maknanya kalau awak ada satu benda namanya makanan. Satu benda namanya jenis-jenis air. Satu lagi nama benda dia adalah persekitaran tempat masak. Contoh kan, awak ada banyak faktor. So, makanan di sini menunjukkan ada nilai risiko yang signifikan lah. Dan cerakinan dia menunjukkan risiko tu pada ayam masak merah. So, kalau tuan-tuan perempuan tengok risk ratio dan juga odds ratio, memang adalah risiko kepada jenis makanan. So, jenis makanan mana? That's why you akan tengok based on the each strata tu tadi. Each makanan. Okey, crude ni adalah dipanggil mentah. Crude, apa-apa crude ni panggil mentah lah. Mentah maknanya sebelum di-adjust. Apabila telah di-adjust, kita biasanya akan ambil yang adjusted. Kita tak akan ambil yang crude lah. Tapi crude ni berfungsi untuk memberi kita gambaran superficial. Nak pakai ke tak nak pakai.
Nak pakai ke tak pakai lah macam ni kan. Contoh kan ni kan kita masukkan makanan dan minuman semua kan. Let's say awak ada tema lain pula. Ada 6 juga benda lain. Iaitu kebersihan bilik air. Ada juga kan. Bersih tak bersih, pipe, tak comel, licin ke apa. Ada lagi faktor lain. So awak boleh tengoklah crude mana yang secara superficialnya lebih satu. So macam gini, secara superficialnya semua 6-6 ni menunjukkan lebih satu, berada pada lower and upper result 95% confidence interval, lebih satu, therefore you can accept it as a collective of factors. Tetapi anda tak tahu siapa punca sebenar daripada kesemua makanan, therefore you tengok by stratum lah, by satu-satu. You tengok berdasarkan oat ratio ni lah. So awak akan nampak nanti nilai oats ni mungkin berbeza sikit dari segi SPSS dan juga EpiInfo. Sikit beza memang ada lah. Sebab statistical algorithm dia berbeza. Kenapa statistical algorithm boleh berbeza? Saya tanya awak awak suka darab dulu ke tambah dulu? Dalam kurungan ke luar kurungan? Benda-benda macam tu. Itu yang menyebabkan dia berbeza sedikit. Secara mathematical equation dan statistical equation sama, tetapi cara pelaksanaan algorithm tu kadang-kadang siapa jalan dulu, siapa jalan kemudian. Itu yang dia ada sikit adjust. So dekat sini kesimpulan yang saya dapat buat kalau saya menggunakan SPSS, saya tak nak cerita banyak lah. Saya dah boleh nampak bahawa ayam masak merah perlu dilihat pula dia punya scope of hazard. Macam mana preparation dia, macam mana sources dia diambil dan lain-lain. Itu awak boleh lebih detail up lah dalam you punya forensic investigation environmetrics techniques. Therefore, kita go retrospectively. Kita boleh tengok nanti dari segi ayam, dari segi preparation of ayam. Kita go secara retrospektif lah, ke belakang lah. Berapa banyak orang ayam tu di-prepare macam mana, berapa banyak ayam, macam mana ayam tu disuntik, ayam tu disuntik oleh siapa, macam tu lah, contoh lah, anda nak kaji lagi. So itulah dia punya idea. Okay, untuk statistical investigation maknanya kita dah boleh teruskan dengan hypothesis testing, dan hypothesis testing telah dampak dan kita boleh teruskan dengan further investigation if needed. Okay, habis kita punya cerita. Itulah cerita asalnya yang dikarang oleh Syazwan Aizat Ismail untuk menceritakan kepada anda tentang analisis data daripada peringkat univariate sampailah bivariate. Multivariate tak masuk dalam silibus CCRM, yang itu masuk dalam silibus untuk anda sebagai advanced diploma student. So as for now, anda telah sampai ke, dipanggil sebagai N lah. N apa N? Tamat. Untuk CCRM for CCRM, okay. Tapi edit kena belajar lagi. Okay, sebab nanti awak akan dapatkan nota ni. Saya kena bagi macam tu lah. Sorry, sebelum saya terlupa, cara nak menulis result di dalam table. Saya lupa nak cerita lagi kan. Okay, cara dia adalah tuan-tuan dan perempuan akan pergi ke Microsoft Word. Tuan-tuan dan perempuan akan buat table lah. Table yang berkenaan. So yang ni you akan buat association between association test lah contoh. Ni ayat-ayat table ni kadang-kadang boleh baca dalam journal. Ada yang lebih sedap lagi lah. Ni saya bagi dalam split second saya terfikir ni. Association test between exposure and outcome, ataupun makan tak makan lah. So saya akan buat secara overall ataupun secara holistik lah semua sekali. Anda nak buat satu-satu pun boleh juga, by makanan pun boleh. Tapi cara dia pun lebih kurang sama, variable. Kemudian kita ada tempat kosong, kemudian kita akan letak di sini frag. Kemudian kat sini kita akan tulis seek, ataupun kat sini kita biar tempat kosong, ini kita tulis not seek. Okay, kemudian kita akan tambah lagi kolom. Nanti saya tunjuk awak lah kenapa saya mengasing-asingkan dia ke kanan ni kan. Nanti saya tunjuk awak apa yang akan berlaku sebentar lagi. Okay, ni tolong tambah lagi 2 kolom. So basically kolom awak kena ada banyak sikit lah. Sebab apa? Seek ni kat bawah ni kita akan ada frag, kat sini kita akan ada percentage, dekat sini kita akan ada frag, dekat sini kita akan ada percentage. So nak nampak lebih comel, yang ini awak larikan satu kolom lagi ke sini, ataupun awak tambah lagi satu kolom. Apa maksud nak cantik? Nak cantik sebab saya nak asingkan seek dengan not seek ni supaya dia jauh sikit. So nak asingkan, tekan space bar, double click supaya dia macam tu. Dia ada pengasingan lah. Dekat sini awak boleh tulis stat, buat tanda macam tu. Bawah ni awak tulis note. Tanda ni akan menunjukkan chi-square or Fisher. Fisher awak buat 2 lah macam kata. Fisher exact. Okey, dekat sini awak boleh letak p-value, ataupun awak letak lagi satu notation kat sini. Contoh, sebab nanti p-value nak tulis pun panjang kan. So malah nak tulis p-value tu, sebab awak akan tulis nanti versi I pula lagi. Tak apalah, awak tulislah p-value. Sebab kadang-kadang macam saya buat paper dalam jurnal, susah nak tulis p-value ni. Kadang-kadang dia makan space kan.
So p-value tu kadang-kadang kita buat tanda je. Ada tanda maksudnya significant. Okay, ini 95% CI. Okay, ini awak akan mergekan dia. Okay, kemudian anda akan jangan lupalah untuk upper, sorry, lower dan upper. Baik, apa yang akan berlaku ni nanti, tuan-tuan dan puan-puan, akan tulis variable dekat sini adalah ayam masak merah kan, AYM, ayam AMM. Kalau rasa-rasa macam panjang sangat, tulis pendek-pendek dia kat bawah ni baru tulis ayam masak merah. Okay, so dekat sini kita ada status lah, maksudnya eat dengan not eat. Contoh. Ada salah grammar kepada siapa-siapa yang tengok dekat luar sana, kalau ada salah grammar dalam apa saya cerita ni, lantaklah. Saya bukan belajar bahasa Inggeris, saya mengajar komponen statistik. Okey. So katakanlah yang pertama ayam masak merah tadi, tuan-tuan dan puan-puan dah analisis dah pun. So untuk memudahkan keadaan, kita run semula. Dan kita dah dapat dah datanya. Betul? So anda ambil lah datanya 28 dan juga 75.7. Paling senang copy paste ataupun anda boleh buat secara copy semua ni ke dalam Excel tau, yang paling senang. Tapi manipulation tu saya cerita kemudian lah. Saya takut tak sempat nak cerita dalam video ni. So saya just copy everything here as the example. Dan saya masuk accordingly lah. Maksudnya eat berapa tadi? 28. Yang not eat berapa? 7. Okey. Yang tak eat 9. Yang not sick berapa? 9 kan? So yang ini berapa persen? 75.7. Lepas tu yang ini 24.3. Lepas tu yang ini 10.6. Sorry. Berapa? 43.8. Yes, sebab kalau data yang numerical kita bagi MCT dan MD. Sebab yang ini tak ada MCT, tak ada MD. Dia cerita proportionate. So proportionate tu adalah benda yang akan digunakan dalam menjustifikasi dan menceritakan kisah chi-square kita. Okey, kemudian tuan-tuan puan ambil lah nilai dia 5.076. So statistik kat sini 5.076. P-value dia 0.024. 0.024. Kemudian 95 CI. 95 CI. Okey, ada lagi satu yang saya tertinggal saya mohon maaf. Ada satu lagi saya tertinggal, apa dia? Pandai Ada satu lagi saya tertinggal kat sini, dipanggil sebagai OR. So OR, oleh kerana awak student epidemiologi, kena ceritalah OR. So OR kamu adalah 4 1.157. So tulislah 4.0 1.157. Dan apa anda berapa? 13.834. 13.834. Selesai So inilah anda punya table. Dia agak technical sikit lah dan besar Okay. So tuan-tuan dan puan-puan buat apa nanti? Hilangkan semua border dan ambil border yang atas, hitamkan satu garisan di atas, hitamkan satu garisan di bawah yang berkenaan. Okey, kemudian di bawah sekali ini. Okey, nak tambah lagi satu pun dipersilakan, boleh tambah. Untuk yang the next food tambah Ataupun anda nak buat by food pun boleh. Maksudnya satu-satu jenis makanan pun tak ada masalah. Lepas tu tuan-tuan dan puan highlight dan jadikan dia mengenengah mengenengah macam itulah. Barulah cantik. Yang ini kalau nak lebih cantik lagi, tuan-tuan dan puan akan tekan merge. Yang ini pun sama, kalau nak cantik tekan merge. Yang ini pun sama, nak cantik tekan merge. Dan yang terakhir pun sama juga, nak cantik tekan merge. Okey. Merge ni nanti dia akan letak di tengah-tengah lah. Sebab itu saya tak berapa suka guna chi-square ni. Sebab apa, dia banyak kerja nak kena buat, betul tak? Ni ambil yang tengah-tengah. Macam ni. Comel kan? Comel tak? Inilah cara nak buat table untuk chi-square. Ni frag ni. Kalau takut ada orang-orang yang tak faham bahasa frag tu apa, boleh tulis kat sini. Frodo Baggins. Bukanlah. Tulislah frequency. Frag adalah frequency. Okey. Itu caranya. Okey. Untuk mengelakkan lagi confuse, yang ini pun awak akan tengahkan. Yang ini pun awak akan tengahkan. Dan jangan lupa letak garisan di sini. Dia jadi lagi comel. Begitu. Sick, not sick.
P-value. Ini pun lagi, kalau nak cantikkan lagi boleh lah. Ni semua benda-benda nak membuang masa lah, misal kata kan. Nak membuang masa, nak nambah kerja boleh lah. Tapi kalau ada bos-bos tuan-tuan perempuan yang agak mementingkan benda tu sebab tulisan laporan ini nak dihantar ke peringkat atasan, so why not you just buat je lah. Ataupun you simpan je lah contoh ni nanti. So you can just use it when you want to use it. Okay. Siap untuk kita punya discussion mengenai cara melaporkan data daripada chi-square. Okay, jelas? Jelas Okay.